Okay, qala musannif rahimahullah, babu ma jaa fi idami Rasulullah SAW. Bab pada sesuatu berkenaan dengan lauk Rasulullah SAW. Lauk dia kalau lauk dia kena ada dengan makanan ruji. Okay, dia ada khubz. Kalau makanan ruji Nabi, khubz, roti, dan satu lagi ada lauk lah, bukannya kosong saja. Tapi pernah lah nama Nabi makan kosong je, roti kosong je. Tapi ni kita cerita tentang lauk pauk yang Rasulullah SAW makan. Okay, ada semua sekali 34 hadis. Ya, 34 hadis. Qala musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sahli ibn Askarin, Abdullah bin Abdul Rahman qala sana Yahya bin Hassan sana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi, daripada ayahnya Urwah bin Zubair lah, Zubair bin Awwab. An Aisyah, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idamu al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Qala Abdullah bin Abdul Rahman fi hadisnya, ni'mal udumi awil idamu al-khal, atau maksudnya samalah, maksudnya sebaik-baik lauk, okey, adalah cuka. Cuka ni maksud sini bukan makan cuka biasanya kita cuka sekali dengan, tapi adalah orang Arab makan cuka saja, roti dengan cuka. Cuma sebenarnya kalau nak biasanya cuka ni kita letak sekali dengan jeruk jeruk. Jadi Nabi makan, dia ada kelebihan cuka ni. Ni pun tak ramai orang Melayu amalkan. Saya tengok pakcik saya pernah, pakcik pula, bukan pakcik dah, datuk saudara. Dia setiap kali makan mesti ada jeruk di sebelah kiri dia. Okey, yang tu tujuannya untuk kiranya ialah nak hilangkan daripada muak makan tu. Okey. Muak makan. Jadi dia kena ada cuka lah. Jadi itulah kalau makanan kebanyakannya makanan yang muak rasa muak ni biasanya macam cheese kan. Dia kalau makan banyak tu dia akan rasa nak muak. Jadi nak hilangkan muak tu, itulah cuka. Cuka tu dia akan hilangkan muak. Itu biasalah kalau negara-negara Arab macam tu. Kita jarang kita biasanya kita makan berkuah Jadi kita berkuah kita tak perlukan cuka ni kadang cuma kalau makan cuka ni biasanya yang orang panggilnya ialah makan letak buah timun tu kan, potong-potong kan, letak dengan cuka, tu je. Jadi cuka ni biasanya digunakan untuk makan Nabi suka sangat cuka suka sangat makan cuka. Tapi bukan makan macam tu saja dia sekali dengan makan dengan roti. Jadi roti ni bukannya roti macam gardenia tu, saya dah sebut dah, bukan roti gardenia tu, roti Arab tu. Okey, roti Arab tu. Haddatsana Qutaibah sana Abul Ahwas Simak bin Harbin qala sami'tu an-Nu'man bin Bashir. Ni riwayat daripada an-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah antara pahlawan Islam lah. Okey, orang Ansar, orang Khazraj. Dia ni Nu'man bin Bashir, orang golongan Ansar lah, dia memang daripada Ansar. Dia ni terlibat daripada perang, lebih lagi perang di kawasan yang sebelah pada Parsi tu. Okey, masuk kepada Asia Tengah. Itu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir antara yang glamour lah, dan dia antara fuqaha, maknanya orang-orang faqih dalam bidang fiqh. Nu'man bin Bashir ni. Beliau berkata, yaqul sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aytu nabiyyakum wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Okey, dia tegurlah orang ramai. Kamu makan, kamu minum, kamu suka apa yang kamu suka. Okey,
Kamu suka makan apa yang kamu suka. Dia nak menyebutkan bahawa zaman bila Islam dah tersebar luas, lebih-lebih zaman Umar Khattab kan. Umar Khattab ni zaman dia lah kiranya dihantar tentera ke Mesir. Amr bin As dihantar ke Mesir. Abu Musa Asy'ari dihantar ke Kufah, ke Iraq sana, membuka ruang dakwah, perang banyaklah. Jadi Umar Khattab lah kiranya banyak berlaku. Jadi diorang pun hidup mewah lah. Sebab tamadun Mesir tamadun lama. Kiranya maknanya bukan kalau kiranya yalah duduk di Mesir tu tak susah lah kiranya. Begitu juga di Iraq sepatutnya tak susah lah. Sebab diorang pun dari segi makanan diorang tak ada masalah Makanan diorang pun murah-murah. Diorang kalau lebih Mesir. Mesir bukannya negara dia tandus Memang ada gurun ada. Tapi sangat-sangat subur. Mesir sangat-sangat subur. Sayur-sayuran dia besar-besar, Dan kira Firaun tu bukan sekadar berbangga sebagai kerajaan yang ulung zaman dia tu, tetapi dari segi tanaman-tanaman semua menjadi, semua menjadi. Yang penting ada air je. Tak ada air itulah tak boleh nak cucuk tanam. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Tidakkah pada makanan dan minuman yang kamu suka nak makan apa yang kamu nak? Laqad ra'aitu, padahal aku telah melihat. Nabiyakum, nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu, tak ada apa melainkan minad daqali, dia akan melainkan hanya tamar kering. Tamar kering. Tamar kering ma yamla'u batnahu. Tamar kering. Kalau yang kita biasa makan untuk buka puasa ni, itu bukan tamar itu dia panggil apa kurma. Kurma. Tamar kurma lain. Dia maknanya yang dia baca bentuk yang bentuknya ranum, dah sedap dah tu. Itu yang biasa kita makan kan. Yang kering ni dah macam kayu dah rasa. Macam dah kayu dah. Tamar kering. Tamar kering. Dia panggil tamar. Biasa dia kering lah tamar. Dakol lagi keras lagi kot. Untuk memenuhi perutnya. Jadi zaman Nabi makan apa yang ada lah. Makan ada. Kalau ada kurma yang sedap, makan semua yang sedap kan. Yang biasa kita dengar Nabi pernah, kita sebut kurma Nabi yang besar kan. Itu pun jarang nak jumpa tu. Memang kat Madinah tu ada macam tu. Haddatsana Abdah bin Abdullah al-Khuza'i. Sana Muawiyah bin Hisham an Sufyan. An Muharib bin Disar. An Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pun daripada orang Ansar juga. Yang kita cerita pasal dia tu ramai ramai anak-anak perempuan, adik perempuan. Jadi apabila dia sakit, dia ingat ke macam mana nak wariskan kepada anak perempuan. Tapi itulah dengan sebabnya dia demam hari tu, dia sakit hari tu, turun ayat Quran menjawab bagaimanakah pembagian harta, harta pusaka. Tu Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamu al-khal. Mana sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Cuka, Nabi suka cuka ni. Nanti kita cerita banyak ayat, 30 hadis. Tadi riwayat daripada Aisyah pun begitu, Nu'man bin Bashir pun begitu, Jabir bin Abdullah pun begitu. Kita tengok dari hadis lain. Haddatsana Hannad, sana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Zahdamin al-Jarmi. Qala daripada Zahdam kunna inda Abi Musa, kami di sisi Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari yang ni lakinya pahlawan tentera yang dihantar ke sebelah Iraq sana, Kufah. Pernah jadi amir Kufah. Kunna inda Abi Musa al-Asy'ari fa utiya bilahmin dajaj. Kami di sisi Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ni dia kita tahu dia punya kedudukannya penting. Jadi kalau kita orang kata duduk bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari ni, duduk dengan orang besar lah, VVIP lah. Abu Musa al-Asy'ari kalau kita ingat apabila pertelingkahan antara Muawiyah dengan Ali, Abu Musa al-Asy'ari ni
dia menyebelahi Ali bin Abi Talib, okey, menyebelahi Amirul Mukminin lah, khalifah, okey, khalifah Ali. Jadi masa tu berperang, apabila ada perjanjian nak buat perbincangan lah, meja rundingan, Abi Musa al-Asy'ari ni menjadi wakil kepada Khalifah Ali ni. Dan yang jadi wakil pada Muawiyah adalah Amr bin Al-As, panglima ke Mesir. Jadi dua betul bertemu. Ni antara orang besar, panglima pun betul, panglima tentera pun betul. Dia Abi Musa al-Asy'ari, disebut dia Al-Ash'ar, daripada Yaman ya, daripada Yaman. Dia ni daripada Yaman. Jadi golongan Asy'ari ni antara orang-orang orang Yaman ni, dia ada cara dia. Antaranya yang ialah kalau ada kematian, dia buat baca, dia akan kumpul dan baca Quran beramai. Itu memang amalan dia orang sejak zaman Nabi lagi, ya. Ya, Abi Musa al-Asy'ari. Fa utiya bilahmin dajash. Dia diberi dengan daging dajash, daging ayam. Abi Musa al-Asy'ari pernah diberi daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum. Ada beberapa orang, okey, dia panggil fatanaha, di maknanya dia jauhkan diri, okey. Satu kumpulan daripada manusia, okey, dia jauhkan diri. Dia tak nak makan lah daging ayam tu. Ya, ayam, orang panggil ayam, daging lembu kan. Ni dia kata daging ayam Faqala malak. Maka dia tanya, kenapa ni kamu dialah macam nak menghindarkan diri ni? Faqala, maka jawablah seorang lelaki, inni ra'aituha ta'kulu syai'an natinan. Aku tengok ayam ni makan benda-benda kotor. Kita tengok dia makan apa? Makan cacing kan. Fahalaftu alla akulahu. Maka aku bersumpah tak nak makan ayam. Qala udnu. Katanya Abu Musa al-Asy'ari, datang dekatlah sini. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajash. Maka sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Jadi makan daging ayam pun makan sunnah juga, makanan sunnah. Yang tu lah bila sibuk anak kata, nak beli makanan sunnah. Kita senyum dah. Sebab apa? Nabi makan ayam je lah. Tak payah nak cari buah tamar apa semua. Makan ayam pun dah kira makanan sunnah. Cuma tahu tak tahu je. Nabi makan ayam, Nabi makan daging, makan kambing, kan? Roti makan, nasi pun makan. Arus makan. Okey, makan. Ada, nanti ada hadir kita jumpa. Jadi nak bagi tahunya ialah tak salah makan ayam. Cuma ayam kita ni, ayam Malaysia ni, banyak kita ingat dekat Mesir sana. Ayam kita ni kuat lari. Kat ayam sana senyap je. Dan nak sembelih pun tak ada nak lari-lari pun. Jadi reba je lah kan. Dan nak sembelih biarkan je lah. Tu ayam sana. Haddatsana Al-Fadl bin Sahlin Al-Arash Al-Baghdadi sana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi. Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi, daripada ayahnya Umar lah. An jaddihi, daripada datuknya, okey, datuknya qala akaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Siapakah namanya namanya Safinah ni. Safinah ni bukan perempuan dia lelaki. Namanya Safinah, gelaran. Yang nama sebenarnya saya cari-cari jugalah ni. Mana Safinah tak jumpa ni. Okey, Safinah dah hilang lah. Mana tak tahu Safinah. Okey, Safinah. Saya ingat hadis ni hadis 157 Saya jumpa. Dia lelaki bukan perempuan. Okey. Yang jaddih maknanya datuknya lelaki lah. Biasanya kita nama Safinah ni nama perempuan kan. Dia nama lelaki. Okey. Nama lelaki. Hadis 150. Mana? Hadis 156 156. Nama dia Abu Abdurrahman.
Okey, Abu Abdurrahman. Dia sebelum ni adalah hamba kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi, okey, isteri Nabi. Okey, suami dia dulu Abu Salamah, yang telah dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah digelar sebagai khadam Nabi sebab iyalah dia hamba sahaya kepada Ummu Salamah dan dilepaskan oleh Ummu Salamah lah. Ni namanya Safinah, Safinah. Bila saya ingat guru saya ada nama Safinah, perempuan orangnya. Tapi Safinah ni lelaki Akal tu mak Rasulullah. Dia kata aku makan bersama Rasulullah lahma hubara. Sudah aku nak terjemah pun susah. Kalau nak Google baru jumpa tentang burung. Dia burung hubara. Burung hubara ni tak ada kat Malaysia lah ni. Dia nak kata sama dengan ayam, tak sama dengan ayam, tapi dia kecil lah. Dia kecil dan muncungnya panjang. Boleh Google tentang lahma hubara ni. Nampak dia punya boleh gambar ni, nampak. Kadang-kadang Google ni lah pergi nampak kita nak terang Tapi saya nak cerita tentang burung ni, tak pernah jumpa kat Malaysia, payah juga cuma kalau Google tu nampak lahma hubara. Google dalam bahasa dalam bahasa Arab tu lah. Okay, wa fil hadisi dalalatun ala akli dajjaj. Dalam hadis ni pula dia kata hadis ni panjang, menunjukkan boleh makan ayam, wa annahu minat thayyibat, dan kiranya ayam ni antara makanan-makanan yang baik lah. Kalau kita kata ayam ni makan dengan kotor apa semuanya lah kan. Tapi Nabi makan ayam. Jadi hubara ni pun nak digambarkan lebih kurang ayam jugalah ni binatang ni. Okey. Haddatsana Ali bin Hujr. Sana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Qasim Tamimi an Zahdam al-Jarmi. Zahdam juga Tadi Zahdam juga tadi. Dia tak ada. Zahdam sama dengan hadis tadi. Tadi cerita pasal ayam. Kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Kami di sisi Abi Musa al-Asy'ari. Seronoklah jumpa VIP ni kan. Ketua maknanya orang panggilnya menteri besar ni, menteri besar. Qala faqaddama ta'amahu. Lalu dia pun menghidangkan makanan. Okey. Dan ialah Abi Musa datang, kita pun hidangkanlah. Wa qaddama fi ta'amihi lahman dajjaj. Dan kami pun bagilah makan maknanya daging ayam tu. Wa fil qaumi, sama juga cerita ni, tapi dia tambah rajulun min bani Taimillah. Daripada bani Tamim. Taimim biasa Tamim lah ni, bani Tamim. Ahmar ka'annahu maula. Okey. Mukanya merah seakan-akan seorang hamba. Kemerahan kemerahan dia, tak putih, kemerahan. Qala falam yadnu. Dia tak datang. Ni menerangkan sebab apa dia tak datang. Dulu jauh-jauh je. Faqala lahu Abu Musa. Datang Abu Musa, udnu, datang dekat ni, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam tersebut. Qala fa inni ra'aituhu ya'kulu syai'an fa qadhirtuhu fa halaftu alla at'amahu abadan. Dia berkata sesungguhnya aku melihat dia akhirnya iyalah ayam tu makan sesuatu yang kotor lah. Jadi aku pun kayaknya berjanji tidak akan makan selama-lamanya. Jadi bab makan makanan ni pun kita tak boleh lah kata ni haram untuk aku tak boleh maksudnya. Sebab pernah dalam Quran pun ada sebut Nabi pernah nak mengharamkan dia makan madu. Okey. Sebabnya isi Nabi bising, ada isu, ada kisah lah. Okey. Jadi Nabi pun kata aku pun janji tak nak makan lah tak nak makan madu. Turun ayat Quran, ya ayuhan nabi lama tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mawdata azwajik. Okey, Nabi kata, wahai nabi wahai nabi, Allah sebut direct dalam surah, dia panggil dalam surah apa nama, surah At-Talaq. Okey, dalam surah At-Talaq. Wahai nabi, kenapakah kamu
Okey, kenapakah kamu mengharamkan makanan padahal Allah telah menghalalkan bagi kamu? Semata-mata untuk mencari redha ataupun sukanya, untuk kiranya untuk menyenangkan hatilah isteri. Okey. Yang tu Allah tegur, Jadi tak boleh tak boleh. Makanan-makanan halal ni kita nak haramkan kepada kita, tak boleh. Makanan haram tak apa kita nak haramkan kan. Itu pun wajib lah kita mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Itu isunya Jadi begitu jugalah isunya daging apa panggilnya, makan ayam ni. Okey. Itu pun banyak lagi. Saya ingat kawan-kawan saya yang Azhar tu, dia tak nak makan ayam. Sebab apa tak nak makan ayam? Dia kata saya tengok penyembelih tu lepas sembelih baling terus dekat dekat air panas. Lepas tu dia mati bukan saja sebab kena sembelih, sebab kena air panas. Itu satu hal. Lepas tu takwil yang kedua, dia katanya nak cabut nak cabut bulu ayam tu, diletakkan dalam air panas. Okey, untuk tujuannya akhirnya badan ayam tu akan bengkak, mudah nak cabut kan. Mudah nak cabut. Tapi dia kata akan masuklah tai ayam dalam daging tu. Banyak dia punya tafsiran. Tapi nak bagi tahunya halalnya makan ayam ni. Jadi dia tak halal. Itu cara dia orang. Saya pun malas nak berdebat dengan dia orang. Biarlah dia orang nak kata apa. Tapi kalau dia orang kata dia orang makan ayam, dia orang sembelih sendiri, lepas tu dia cabut sendiri, ikut dia lah, nak susah-susah pun Hadatsana Mahmud bin Ghailan, sana Abu Ahmad. Saya menjumpa budak-budak Mesir lah sebenarnya. Bukan budak dah, ustaz-ustaz Mesir. Yang macam perangai macam tu. Kat sini tak jumpa pula kan. Hadatsana Mahmud bin Ghailan. Banyak itu dia panggil. Saya nak sebutkan isu hantar panggil, isu yang kiranya menimbulkan keraguan. Contohnya antara keraguan tentang basuh baju di mesin basuh. Dia kata air tu tak mengalir, jadi tak bersih. Jadi itu tafsiran masing-masing. Yang saya tahu, yang itu isunya dia akan menimbulkan umumul balwa. Umumul balwa maknanya menimbulkan keraguan, menyusahkan orang ramai. Kita tak boleh macam tu. Sepatutnya kita memudahkan. Jadi yalah, untuk orang awam kita kena rujuk baliklah fatwa dari negara masing-masing. Itu sepatutnya. Jadi ustaz-ustaz macam ni menyusahkan kadang-kadang Ada saya contohnya lah. Haddatsana Muhammad bin Ghailan, sana Abu Ahmad al-Zubairi wa Abu Nu'aimin qala sana Sufyan an Abdullah bin Aisa an rajulin min ahli Syam, daripada seorang lelaki daripada ahli Syam, yuqalu lahu Atha, disebut nama ni Atha. Okey, jadi tak adalah majhul, nampak rajul, lelaki mana ni, namanya Atha. An Abi Asid, daripada Abi Asid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zait waddahinu bihi. Dia namanya Asid. Asid ni siapa? Okey, Asid ni namanya Malik bin Rabi'ah bin Amru, Ibnu Auf al-Khazraji as-Sa'idi, Abu Asid. Dia sahabat dia pada zaman perang pembukaan kota Mekah, dia ada antara orang kiranya yang pegang bendera daripada Bani Sa'adah. Yang masuk pada penggawalan kota Mekah, yang masuk ke Mekah tu beramai-ramai, memang tentera teramai. Dan masa itu tentera dibahagikan berdasarkan kepada keturunan masing-masing. Bani Sa'adah, Bani Asjar, apa semua dia berdasar bersama-sama lah. Begitu juga dalam perang Riddah pun. Dalam satu kumpulan tu ada mak bapak dengan anak, satu kumpulan. Macam tu lah. Jadi itu tujuannya supaya saling backup dalam perang. Tujuannya begitu. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang ni bapak tempat lain, anak tempat lain, duduk satu jabatan, habis. Nanti kan kata tak berintegriti, macam-macam kan. Tapi itu lah, pada zaman Nabi, itu antara cara untuk ini dari segi pentadbiran perang lah. Kita cerita pasal
Abu Asid tu, Abu Asid. Ya, dia ni banyak meriwayatkan hadis. Pada akhir hidupnya dia yang buta, akhirnya dia buta. Itulah. Hadis pun banyak diriwayatkan, dah sebanyak 28 hadis yang dalam kitab-kitab. Abu Asid qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kuluz zait. Okey, makan buah zaitun. Zait ni bukan buah zaitun biasa ni. Buah zait, okey, zaitun biasa, buah zaitun. Waddahinu. Waddahinu tu dah ambillah minyak dengannya. Waddahinu bihi. Buat minyak dengan buah zaitun tu. Minyak zaitun, minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Ianya merupakan makanan yang mubarakah, okey, yang berkat. Jadi kalau kita, saya pernah makan sekali dengan orang Arab, dia hidang roti, lepas tu dia tak cuka sini, lepas tu dia tak minyak sini. Minyak tu dia makan sekali, lepas tu pula asal madu, dia makan celup. Kita ni style ada pinggan kat tangan. Ni orang makan gitu, letak. Lepas tu cubit makan gitu, makan ramai-ramai. Okey. Makan dengan talam tu ada juga. Tapi kebanyakan ni makan macam tu. Tapi yalah, sebab kita tak biasa macam tu kan. Makan cubit makan macam tu. Kita tak ada. Kita ni style pinggan, tak setinggal pun talam. Antaranya makan macam ni kita tak pernah lagi tapi itu pun antara cara Nabi Muhammad SAW makan. Haddatsana Yahya bin Musa, sana Abdul Razzaq, sana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar Al-Khattab, ni daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qal. Nak cerita pasal Umar Al-Khattab ni banyak ceritalah, banyak cerita. Semua orang kenal Umar Al-Khattab ni. Okey, dengan garangnya, tegasnya. Yang paling penting kali, zaman dia pentadbiran Islam terlalu besar dan banyak lagi fatwa-fatwa. Jadi Umar Khattab sendiri mengeluarkan fatwa. Banyak dia punya pandangan-pandangan dia. Dan ialah ketika itu pun Umar Khattab kata aku ni pun berkedudukan, maknanya pentadbiran dia kukuh sebab ada Ali bin Abi Talib pun di bawahnya. Jadi Ali bin Abi Talib dengan Ali bin Abi Talib dengan Umar ni pun berganding bahu. Okey, berganding bahu. Tak benar ceritanya disebutkan oleh Syiah, dua ni bertelagah sejak awal sampai akhir. Ali banyak berbantu. Lebih lagi dia isu-isu tentang isu fatwa, isu kehakiman. Ali masa tu jadi ketua hakim negara lagi. Bawa Umar Khattab, bertakbir Umar Khattab. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, kuluz zait. Makanlah kiranya buah zaitun tu, waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Jadi ia merupakan pohon yang mubarakah. Yang berkatlah. Sebabnya ialah Quran sebut wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tak ada dalam Quran tu sebut sawit. Okey, tapi tak bermakna sawit tu tak ada berkat pun. Berkat ni berkat sebab dia boleh bergunakan macam-macam. Sama jugalah dengan sawit pun guna macam-macam. Okey, yang terbaru sawit boleh dijadikan gula. Boleh. Okey. Bisinglah. Dijadikan gula. Jadi kalau gula tu tak payah nak import pakai sawit. Jadi banyak guna. Itu cerita pasal sawit. Sawit bukannya makanan sunnah. Tapi tak salah tak salah. Sebab zaman iyalah dia orang tak kenal pun sawit. Sawit boleh tanam ke negara Arab tu. Qala Abu Isa, katanya Imam Tirmizi itu, wa kana Abdul Razzaq yattaribu fi hadzal hadits fa rubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Dia kata Abdul Razzaq ni dia ittirab. Ni lagi muttarib, hadis yang kira boleh dipertikaikan. Sebabnya dia kata fa rubbama asnadahu. Okey, dia kata sampai ke Rasulullah. Abdul Razzaq, dia hadis dia Abdul Razzaq. Ada sekali dia tu mursal. Mursal ni sampai ke Umar Khattab je. Tak sebut pun Nabi. Mursal, hadis mursal. Okey. Hadis mursal ada maksud hadis yang bukan marfu', bukan dia mursal. Mursal maknanya hadis tu keterangan daripada Nabi, keterangan daripada sahabat, mursal lah.
Kalau hadis marfu' mana keterangan daripada Nabi. Okey. Hadis maqtu' maqtu' hadis daripada tabi'in. Jadi dia hadis. Tapi kalau kira kan hadis semuanya daripada Rasul. Kita panggil apa ya? Dia panggil asar, atau yang dipanggil istilah asar. Okey, asar. Sunnah itu dia panggilkan mursal. Jadi ini pun dipertikaikan kalau kita tengok riwayatnya 159 Imam Tirmizi dia keluarkan hadis ini juga dalam Sunan Tirmizi, Ibnu Majah pun sama. Jadi boleh rujuklah kan. Dan Hakim dalam Mustadraknya. Hakim mengatakan dia tu adalah sahih. Okey, sahih. Wal Baihaqi. Banyak jugalah riwayatnya. Okey, hadis terusnya. Kita ni hadis ni banyak ni, panjang. Cerita pasal laut ni panjang. Ada 33 hadis. Dah saya habis tak habis hari ni tahu. Kita ada lagi 10 minit lagi. Hadatsana al-Sinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad al-Marwazi al-Sinji sana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa lam yadhkur fihi an Umar. Tak ada sebut daripada Umar Khattab. Maknanya tengok ini isunya. Dia boleh jatuhkan Umar daripada sanad. Okey, ayahnya terus daripada daripada Aslam. Okey, Aslam kepada Nabi. Jadi dia terputus tu. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdul Rahman bin Mahdi qala sana Syu'batu an Qatada an Anas bin Malik. Hadis riwayat pada Malik, Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik kita dah tahu dah khadam Nabi. Sejak berkecil lagi duduk sekali dengan Nabi kan, sampai ke wafatnya. Okey. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Ni ustaz-ustaz banyak suka cerita hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka sangat makan apa tu? Makan buah labu yang dipotong lah. Makan sebiji macam tu. Okey. Fa'utiya bi ta'amin, pernah dikiranya diberi dengan makanan, au du'ya lahu, ataupun diminta oleh Nabi. Du'ya bukan diminta ni, maksudnya diajak Nabi untuk makan bersama. Faja'altu atatabba'uhu, aku pun tengoklah untuk ikutlah. Okey. Nak cari-cari. Fa'adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh. Jadi kerana aku letak pun depan dia kerana aku tahu dia tu suka sangat. Nama baginda Nabi SAW menyukai buah labu. Okey. Jadi dia pun tolong cari-carikan dalam pinggan ke apa kan. Bukan dalam pinggan, dalam mangkuk kan. Carikan untuk Nabi. Nabi suka makan buah labu. Okey, labu dia sukalah. Ni antaranya makanan yang dia sukalah. Seterusnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id sana Hafs bin Ghiyath an Ismail bin Khalid an Hakim bin Jabir an abihi, daripada ayahnya, Jabir bin Abdullah. Dia bukan Jabir bin Abdullah, Jabir bin Tariq. Jabir bin Tariq. Okey, Jabir bin Tariq. Nanti dia sebut Jabir bin Tariq. Kita sebut nanti. Jabir bin Tariq ni bukan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Tariq ni nama dia Jabir bin Abdullah ibn bukan ni, Jabir bin Tariq. Ni saya cari dia. Okey, Jabir bin Tariq. Dia tak banyak hadisnya yang diriwayatkan tak banyak hadis yang diriwayatkan. Saya cari pun susah sangat. Jabir Ahmash. Susah sangat. Nama dia Abu Hakim. Ada gelaran dia Abu Hakim. Dia ni dikira sahabat juga, dan ada dalam buku-buku macam Usudul Ghabah menyatakan bahawa dia tu adalah sahabat Nabi. Jadi dia sebenarnya ada, kita kalau orang bidang hadis, dia ada cara untuk tahu dia tu sahabat Nabi pun tidak. Okey. Sebabnya orang yang pernah tengok Nabi, ramai. Kan? Yang pernah melihat, pernah ternampak, pernah ternampak dan beriman dalam keadaan itu. Kalau dia tak beriman, dia kira tak ada suhbah, dia panggil tak ada dikira sahabat Nabi. Sahabat ni yang kiranya sezaman pernah lihat Nabi.
Orang tanya kenapa penting sangat pernah nampak Nabi ni. Tengah nampak Nabi terus jadi maksum. Tak adalah, dia bukan maksum. Dia syuruhnya boleh dipercayai fiqh. Siapa-siapa yang melihat Nabi boleh dipercayai. Yang tak pernah lihat Nabi, tabi'in tu kita boleh kecek dulu latar belakangnya. Tapi kalau sahabat kita terima semua. Itu prinsip ahli sunnah. Sahabat, saya tak kira dia tu sahabat ke, dia sekejap je satu kali tengok ke, ataupun yang buta tu. Ada buta, tapi dia kira pernah melihat, bukan pernah melihat. Dia kata melihat secara hukmi. Maknanya dia pernah, yalah, tak pernah jumpa Nabi, macam tu lah. Itu konsep dia. Mana hadis tadi ni? Jabir bin Tariq. Kata Jabir bin Tariq, dakhaltu ala Nabi. Okay, aku pun pernah jumpa masuk jumpa Nabi, faraitu, aku pun melihat indahu dubba. Di sisinya ada buah labu tu. Yuqatta, yang dipotong. Faqultu ma hadha? Apa ini? Aku tanya. Ni untuk apa ni? Qala nukassiru bihi ta'amana, untuk kiranya perbanyak-banyakkan makanan. Jadi potong-potong sedaplah banyak-banyakkan tu. Itu contohnya lah tujuannya. Hadis ni kira riwayat mana daripada Nasa'i Nasa'i, riwayat dan Ibnu Majah. Benda Tabrani pun ada. Qala Abu Isa, kata Imam Tirmizi ni, wa Jabirun hadha huwa Jabir bin Tariq. Dia kata Jabir bin Tariq yuqali ibnu Abi Tariq wa huwa rajulun min ashabi Rasulullah SAW wa la na'rifu lahu illa hadzal haditsil wahid. Dia kata aku tak tahulah hadisnya melainkan hadis ni je. Wa Abu Khalid ismuhu Sa'dan. Okey, antaranya dapat perawi ni Abu Khalid namanya adalah Sa'ad. Ada Sa'ad. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq. Malik bin Anas ni Imam Malik lah. An Ishaq ibni Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik, daripada Anas, dia mendengar daripada Anas, mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna khayyatan, sesungguhnya khayyatan, seorang tukang jahit, da'a Rasulullah SAW, mengajak Rasulullah SAW untuk li ta'amin sana'ahu, untuk bagi makan. Kita kena tahu kalau orang ajak kita makan, kita kena jawab. Kewajipan sebagai seorang mukmin. Kalau kita diajak, ada dapat jemputan, kita sepatutnya pergi, boleh jatuh hukum haram tak pergi tu. Melainkan kita bagi tahulah sebab-sebabnya, kita bagi tahu. Jadi kalau tak jadi pergi tu, bagi tahulah tak jadi pergi. Jangan bagi tuan rumah tertunggu-tunggu. Sebabnya ialah dia muliakan tetamu dah, dia mungkin bersedia dah kan. Jadi kalau dia ajak, pergi je lah, pergi. Tapi itulah, kalau ada orang-orang ni dia ngajak ayam, ngajak ayam, datanglah kan, dia datang semua tak siap. Sudah. Saya pernah orang Arab panggil saya ajak makan, saya pergi lah, semua tak siap lagi, tapi kena tunggu lah. Dia kata, kau kenapa kau datang? Dia katanya Nabi kan suruh datang, kalau orang ajak datang makan. Okey. Waqala Anasun, katanya Anas, fa dhahabtu ma'a Rasulullah SAW ila zalika ta'am. Berkata Anas, daku pun pergi bersama Rasulullah SAW untuk ke hidangan tersebutlah, makanan. Faqarraba ila Rasulullah SAW, maka didekatkan pada Rasulullah SAW roti min sya'in, daripada gandum. Wa maraqan, ada pula fihi duba, ada sayur padanya, labu wa qadid, dan daging kering. Jadi dia masak sekali, labu tu dimasak dengan daging, masak dengan daging. Ni biasa saya pernah makan ni kat Mesir, dia suka makan labu masak dengan daging. Dia masak dengan daging. Kita kalau daging, kita masak kari. Kita masak kari, dia masak dengan dubak ni. Masak dengan labu. Qala Anas, berkata Anas, fa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun melihat Nabi, yatatabba'u dubba, dia cari-cari. Setiap kali dia cari, manalah labu, hawalai sahfa, di sisi sekitar pinggan tu. Dia tak cari daging tu, dia carinya labu. Falam azal uhibbu dubba min yawma idzin,
Maka aku pun sukalah sangat makan labu sejak pada hari itu, katanya Anas. Balik aku suka sebab Nabi suka makan labu. Okey. Rasanya tak ada orang tak suka makan labu, tak pernah dengar lagi kan. Okey, yalah. Dia pun tengok pada teknik orang masak. Kalau masak tak sedap, tak jalan, orang panggil tak sukses. Teruk juga kan. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim. Dah 40 minit. Banyak lagi ni hadis ni. Kita baca lagi dulu. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib wa Mahmud bin Ghailan qalu. Banyaknya syekh dia tu. Seorang nama Ahmad, seorang nama Salamah, seorang nama Mahmud. Mereka tiga-tiga berkata haddatsana Abu Usamah. Tiga-tiga ni daripada Abu Usamah. Okay. Tiga-tiga ni daripada Abu Usamah an Hisham bin Urwa an abihi. Daripada Hisham bin Urwa, daripada ayahnya Urwa bin Zubair. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Nabi SAW suka makan benda-benda manis. Kuih-muih yang manis. Tapi kuih Arab ni bukan macam kuih kita. Kari pap, apa lagi. Jadi itu makanan kita. Kari pap. Okay. Yang kita halawiyat kita panggil. Halawiyat tu macam ya kita makan. Kalau kita pergi kedai Arab tu dia ada yang manis-manis yang kecil-kecil tu. Itu halwa tu. Dia panggil halwa. Kita panggil kalau banyak tu halawiyat. Kan. Benda makan benda manis wal asal, dan makan apa wal asal ni adalah madu. Okey, madu. Rasanya cukup untuk hadis hari ni kita baca, sebabnya cerita selepas tu berkenaan dengan dengan kita makan daging bakar pula. Banyak cerita pasal daging bakar. Jadi hari ni kita cerita pasal makanannya. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antaranya ayam. Kita tak baca lagi pasal kambing ni kan.